Tes. Oh, tak kuat. Cobaan. Okey, boleh dengar? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey. Hari ini nota baru muka surat 6, 7 dan 8 ya. Semua dah dapat. 6, 7 dan 8. Ada lebih ke tak ada? Cukup. Okey. Haji ambil dah ya? Baik. Okey, kita ulang kaji macam biasa kita ulang kaji sikit yang lepasnya. Jadi yang lepas kita dah belajar dua tajuk, iaitu hukum alif lam dan juga hukum qalqalah qalqalah. Okey. Jadi secara umumnya hukum alif lam ni ada dua Satu nama dia Syamsiah dan satu lagi nama dia Qamariyah. Dan hukum alif lam ini hanya berlaku pada perkataan yang dimulakan dengan alif lam kat depan dia. Okey. Satu alif lam Syamsiah. Satu lagi alif lam Qamariyah. Okey, dan beza dia bila mana alif lam Syamsiah ini dia ada syaddah dan alif lam Qamariyah ini dia ada tanda mati. Jadi yang Syamsiah ni ada dua keadaan. Satu syaddah dia dekat atas lam dan satu keadaan syaddah dia ada pada huruf yang ketiga. Dua-dua itu pun kita masih lagi sebut sebagai alif lam Qamariyah. Macam kita dah maklumkan yang lepas, benda ni memang kita tahu. Kita tahu cara baca dia. Cuma sekadar kita nak bagi tahu jelah apa nama hukum dia. Okey, dapat contoh alif lam Syamsiah ni Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, maka dekat sini R tu itu hukum alif lam Syamsiah. Ni R tu. Jadi kalau kata sebelum ni contoh, sebelum ni perkataan Minar Rahman. Kan? Jadi Mina, Narro. Salam. Narro itu adalah contoh kepada Syamsiah lah. Hukum dia berada di sini. Kalau kata Mina tak ada, A tu. Arro. Itu nama dia hukum alif lam Syamsiah. Ya, nota tu terbalik. Tapi yang dekat soft copy saya dah betulkan balik Soft copy saya dah betulkan balik. Dia terbalik yang nota tu. Sekejap bagi nota. Ini nota nanti masukkan sekali. Yang awal dapat lah? Mula-mula tu. Minggu lepas yang hijau tu. Okey, yang baru dapat yang hijau tu betulkan balik saya terbalik. Syamsiah yang syaddah, Qamariyah yang mati. Okey, kemudian contoh kedua untuk Al-Qamariyah ni apa? Ihdinas siratal. Contoh Ihdina tak boleh. Ihdinas siratal tak boleh. Apa contoh? Ihdinas rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak boleh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Qurannya dah Apa contoh itu Haji? Alhamdulillah. Okey, tu paling senang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Jadi bila Qamariyah, alif lam itu dia akan ada tanda mati pada atas huruf lam. Dia tak ada pilihan, mesti atas lamnya. Kalau Syamsiah ni boleh jadi kadang-kadang dekat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Kadang-kadang huruf yang kedua. Tapi kalau Qamariyah dia tak ada kompromi, mesti atas lam tanda mati dia. Maka itulah kita panggil sebagai alif lam
Qamariyah. Contoh kalau kita sambungkan, Bismillahirrahmanirrahim, milham, kan? Bismillahirrahmanirrahim, mi, sambung. Maka mil itulah kita panggil sebagai alif lam qamariyah tu. Kalau kata tak ada sambungan sebelum dia, kita ambil al lah. Al itu kita panggil sebagai alif lam qamariyah. Okey, dapat itu sebagai ulangan lah untuk tajuk yang lepas. Okey. Kemudian yang lepas juga kita belajar tajuk qalqalah. Okey, jadi kesimpulannya qalqalah ini adalah satu lantunan bunyi. Lantunan bunyi. Baik, lantunan bunyi dan dia ada 5 huruf. Qalqalah. Dia ada huruf, 5 huruf apa dia? Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi bila mana kita jumpa huruf ni, bila kita matikan dia ataupun bila dia bertanda mati, maka kita akan baca dengan lantun. Itu masuk qalqalah tu lah. Simple dia baju dah kotor. Baju dah kotor untuk mudah kita ingat. Dan dia terbagi kepada 3 pecahan. Okey, satu kita panggil sebagai sugra, ataupun kecil. Kita nak gunakan istilah Arab boleh, nak guna istilah Melayu pun boleh, tak ada masalah. Kubra, besar, dan kita ada akbar. Akbar, paling besar, paling besar. Okey, apa beza dia? Beza dia pada lantunan. Yang hujung tu lantunan dia kita buat sikit sahaja lantunan. Yang kedua ni besar sikit lantunan dia. Dan yang kini paling besar. Maksudnya lantunan dia yang paling kuat lah. Itu beza antara tiga-tiga ni. Jadi kita dah sepakat minggu lepas, sugra ni dia akan berlaku di permulaan ayat. Okey, ini contoh ayat pertama kan? Alhamdulillahirabbil alamin, contoh Jadi sugra ni dia tak boleh huruf tu bajim dal qafta itu berada di hujung ni. Tak boleh. Mesti huruf tu berada antara ni lah, antara permulaan surah tengah-tengah. Ini kita panggil istilah dia permulaan dan tengah-tengah lah. Kalau kata baju dah kotor tu ada di hujung ni, dia bukan sugra. Dan sugra ini mesti confirm huruf baju dah kotor tu mesti berbaris, bertanda mati. Kalau kata dia tak mati, dia baris atas, baris bawah, depan, dia tak akan jadi qalqalah sugra lah. Okey, yang lepas kita belajar kita ambil contoh mudah Lam yalid walam yulad. Dal tu mati ke? Lad ni dalam nota tu mati. Mati okey. Jadi sini ada 2 contoh terus. Satu dal di sini, ini kita panggil di tengah ayat, dan satu dal di sini. Berada di hujung ataupun ketika berhenti lah. Jadi yang mana satu sugra, yang ini. Tengok, satu di huruf dal, betul, dal. Dan dal ini bertanda mati. Dan dia berada di tengah ayat. Maka itulah syarat untuk sugra. Dan kita baca dia sebagai kecil lah, lantunan kecil. Lam yalid, sekadar ada sahaja. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Tak perlu tinggi-tinggi lantunan, yang penting kena ada. Bila kita baca lam yalid tak ada lantunan, itu salah. Tak boleh kecil je, asalkan ada. Baik. Itu untuk sugra. Kesimpulan dia mesti ada tanda mati. Untuk sugra Okey, untuk kubra. Okey, dia ketika berhenti. Ketika berhenti. Dan baris dia tak kisah. Dia boleh jadi atas, bawah, depan, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, ataupun tanda mati. Semua ni boleh. Yang penting ketika berhenti. Okey. Dan walaupun dia baris atas ke depan ke bawah, bila berhenti confirm, automatik kita akan matikan dia. Betul Kalau kita tengok contoh qul huwallahu ahadun illahus samad. Okey, qul huwallahu ahadun. Pada ikut ejaan asal Qul huwallahu
ahadun. Ni baris depan. Okey. Qul huwallahu ahadun. Jadi itu kita kata kubra ni tak kisah apa pun baris dia, bila kita berhenti je dia akan jadilah kubra. So apa, bila kita berhenti automatik kita akan matikan dia. Betul tak? Kita tak akan baca qul huwallahu ahadun, tak. Kita akan baca qul huwallahu ahad. Maka kat situlah de dia tu kena besarkan sikit. Jangan kecil macam sugra, tak boleh. Kita kena pandai bezakanlah. Saya nak kata apa ukuran besar tu saya pun tak tahulah. Cuma kita kena bezakan. Contohnya, contohnya yang kedua. Ini memang kebetulan bertanda mati. Maka yang ini, sebabkan kita berhenti, maka dia akan jadi qalqalah kubra. Lam yalid, sikit je. Walam yulad. Kena kuat sikit. Sebab apa? Sebab dia jadi kubra kat sini. Pun begitu, andai kata kita sambung. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Betul? Maka dia tak akan jadi qalqalah kat sini. Sebab apa tak akan jadi qalqalah? Sebab tak berhenti. Sebab kita sambung. Jadi bila kita sambung, dia tak jadi qalqalah lah. Macam ni pun sama juga. Kita sambung ayat seterusnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambung terus kan? Maka adakah lad ini dia akan jadi kubra? Sila. Adakah ini akan jadi kubra bila kita sambung? Tidak. Dia tak akan jadi kubra. Sebab apa? Dia bukan berhenti. Kita tak berhenti, kita sambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam. Kan? Walaupun di hujung ayat, bila tak berhenti, dia tak jadi sugra. Dia akan jadi kecil lah. Kan? Dia dah dikira tengah ayat lah. Walaupun ni hujung, tapi sebabkan kita sambung, automatik dia dah tak jadi hujung. Dia akan jadi tengah ayat. Okey, dapat ya? Ni yang hari ni ya. Okey. Tengok pada akbar. Boleh ke nak ulang balik? Tak apa, nanti ulang balik tengok kat video Saya bagi link. Okey, akbar ni syarat dia sama dengan kubra. Mesti kena berhenti. Cuma tambahan syarat apa? Dia akan ada syaddah ataupun sabdu lah. Kita Melayu kita akan panggil sabdu lah. Pada atas setiap huruf ni. Syarat dia sama, berhenti. Ketika berhenti juga sama. Dan mesti kena ada syaddah. Kalau tak ada syaddah, dia akan jadi kubra lah. Kalau ada syaddah, dia akan jadi akbar. Contoh. Zalikal yaumul haqqa. Tu cara baca dia. Haqqa. Ni ada sod lamnya saja. Sod lamnya. Okey. Maka kita berhenti tak dekat sini? Kita berhenti. Ada tak syaddah dekat atas qaf? Ada. Dan kita berhenti. Cukup syarat lah. Maka cara baca dia lebih besar lagi berbanding kubra. Zalikal yaumul haqqa. Itu cara dia. Kalau ini senangnya. Qul huwallahu ahad. Ahad itu zalikal yaumul haqqa. Itu masuk paling besar lantunan dia. Pun begitu kalau kata kita sambung. Zalikal yaumul haqqa faman syaa. Maka ini dia tak akan jadi qalqalah lah. Dia akan jadi huruf biasa je. Sebab apa? Sebab dia tak berhenti. Sebab kita tak berhentikan dia. Dia akan jadi bertukar pada huruf biasa. Okay, dapat beza dia antara tiga-tiga ni. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu mat. Kita akan masuk mat. Kita masuk satu je dulu. Lepas tu kita akan baca Quran. Kita akan ulang kaji tajuk-tajuk yang lepas ni. Buku surat 6 ya. Ada soalan ke? Tak ada. Kalau adik nak tidur situ lah. Tak apa. Okey, mat. Bila kita kata mat, okey, dia cerita tentang panjang. Panjang apa ni? Panjang bacaan. Jadi, kita tak ada cakap pasal lantun. Dah habis dah tajuk lantun. Kita tak ada cakap pasal
gunnah, dengung, dah habis ada dengung, dan tak ada cerita pasal memasukkan idgham ke apa, tak ada. Itu tajuk lain lah, dah habis. Ini masuk tajuk panjang. Contoh, Alhamdulillah, ada panjang tak? Ada. Itu mat. Rabbil ada panjang tak? Itu mat. Alamin. Panjang tak min? Itu mat. Ar-Rahman. Panjang tak? Itu mat. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang? Itu mat. Mat. Likiyau. Liki. Panjang tak? Tak panjang tak ada mat. Panjang. Likiyau. Pendek kan? Tak ada mat. Middin. Ada mat. Iya mat. Kana'budu wa iya mat. Kanasta'in mat. Itu semua mat. Mana-mana bacaan panjang itu semua kita panggil mat. Dan mat ini huruf dia ada 3. Alif, waw, ya. Dan syarat dia kosong. Tak ada apa-apa tanda. Tanda atas tak boleh, bawah tak boleh, depan tak boleh. Tanwin atas tak boleh, tanwin bawah tak boleh, tanwin depan pun tak boleh. Kalau ada, dia tak jadi mat. Dia akan jadi huruf biasa lah. Huruf bacaan. Okey. Kemudian, mat ini secara umumnya, secara besarnya, dia ada 2. Macam dalam yang nota tu ya. Satu huruf mat yang tidak melibatkan hamzah. Dia tak boleh ada hamzah kat dia. Dia tak nak. Tu yang pertama ni. Yang kedua, dia tidak melibatkan berhenti. Dia tak nak berhenti. Dia tak nak ada kaitan dengan berhenti. Itu mat yang pertama. Okey. Dan nama dia adalah mat. Ni biasalah, yang paling famous lah, kita biasa dengar mat asli. Mat asli pun ada 2. Satu dia ada kalimi. Satu lagi dia ada harfi. Okey, saya cerita umum dulu kita tengok pecahan dulu. Okey. Kemudian dia ada mat yang kedua yang melibatkan hamzah dan melibatkan ketika berhenti. Lawan sana lah. Lawan sana kan. Dan ini dipecahkan lagi kepada beberapa bahagian lah. Macam mana kita tengok tu. Dia melibatkan hamzah, kemudian dia melibatkan juga dengan syaddah, melibatkan juga dengan tanda mati. Itu semua nanti kita akan belajar satu persatu lah. Dan hari ini kita akan masuk dulu pada mat asli. Kita akan ambil satu dulu, mat asli. Okey, setakat ni okey kita akan ambil mat yang tak ada kaitan dengan hamzah dan kita ambil mat yang tak ada kaitan dengan ketika berhenti. Contoh kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Min itu berhenti betul. Dan dia panjang, ada mat betul. Jadi min itu akan masuk sana ke akan masuk sini? Akan masuk sini. Yelah. Sebab dia berhenti kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang ketika berhenti. Dia akan masuk grup ni lah. Kan? 2, 4 atau 6. Itu pun ikut pada jenis mat jugalah. Dia setiap mat tu beza. Tapi ada cara mudah lah untuk kita kenal dan tak perlu kita pening lah. Kan dia punya cara nak kenal dia. Okey, kita masuk mat asli dulu ya. Mat yang tak ada kaitan dengan hamzah. Dan kita ambil yang kalimi dulu. Okey, saya masuk terus. Apa beza kalimi dengan harfi pula? Ni kena fokus sikit lah. Yang ni abaikan dulu. Apa beza kalimi dengan harfi pula? Kalimi ini mat yang berlaku dalam perkataan. Kita dah maklumkan dalam Quran ada satu perkataan kan. Contoh Ar-Rahmanir-Rahim. Maka di sini ada 2 perkataan. Jadi mat yang berlaku dalam ini, kita panggil sebagai mat asli kalimi. Panggil sebagai mat asli kalimi. Boleh? Ke laju sangat? Laju. Okey. Mat asli kalimi ini mat yang berlaku dalam perkataan dalam Quran. Tak apa, saya tunjukkan satu lagi ni, tuan-tuan akan faham. Mat harfi ini akan berlaku pada huruf. Harfi ini maksudnya huruf. Maksudnya dia akan berlaku pada awal surah sahaja yang dimulakan dengan huruf. Contoh apa? Alif Lam Ra, Yasin, kan? Toha. Jadi mat harfi itu akan berlaku kat sini saja. Lain tak ada.
dia mesti di permulaan surah yang dimulakan dengan huruf. Ini kita panggil huruf, kita tak panggil perkataan. Kita panggil huruf, tak panggil perkataan. Kalim ni maksudnya apa? Perkataan lah, kalimah dalam bahasa Arab. Jadi dia berlaku pada perkataan. Ini huruf. Maka mat yang ini, harfi ini, dia berlaku pada permulaan surah yang dimulakan dengan huruf sahaja. Maksudnya kalau kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim, ada tak situ mat asli harfi? Takkan ada. Takkan ada punya. Malik Yaumiddin, oh itu mat asli harfi? Takkan. Jangan percaya kat dia. Dia takkan ada. Okey, dapat Baik, ini kita abaikan dulu. Ni saya tak nak sentuh. Saya akan sentuh dengan ada satu tajuk kat sini tadi. Kalau tuan-tuan tengok situ, mat lazim harfi mukhaffaf ada bawah tu. Kita akan sentuh itu, dengan yang ini. Dia ada kaitan. So senang nak buat perbandingan. So yang harfi saya tak sentuh lagi, kita ambil yang kalimi saja. Sebenarnya kalimi ni sangat-sangat senang dan tak perlu kita sebut dia mak asli kalimi tak payah. Sebut mak asli sahaja. Sebab apa? Sebab mak asli harfi tu tak banyak. Jadi kita sebut mak asli je, tak perlu sebut kalimi. Jadi panjang, penat. Okey. Baik, mak asli. Okey, apa syarat yang pertama dalam nota tu yang saya bagi? Dia kata apa? Huruf alif waw ya. Alif waw ya tu maksud inilah kita dah kata huruf mat tu adalah huruf alif waw ya yang tak berbaris. In case kalau kata waw ini baris atas, adakah waw ini huruf mat keadaan ini? Tak. Keadaan ini bukan keadaan mat. Sebab apa? Ada baris. Tapi kalau kata baris dia padam, hilang, maka keadaan ini dia jadi huruf mat. Maksudnya dia akan berubah status lah huruf ni. Kan bila di tengah kosong dia akan jadi mat. Bila huruf tu ada baris dia tak jadi huruf mat. Okey. Huruf alif waw ya selepas dan sebelumnya tiada hamzah. Kita ambil contoh yang pertama Iya ka na'budu. Tak apa, teruskan wa iyyaka nasta'in. Contoh yang pertama kita ambil. Okey. First nak detect dia, ada tak dekat sini huruf mat? Bila kita kata ada tak huruf mat, kita akan cari alif waw ya yang kosong. Kita akan cari macam tu. Ada tak dekat sini huruf alif waw ya yang kosong? Ada. Sini betul? Alif baris atas tak ada, baris bawah pun tak ada. Maka dia cukup syarat huruf mat. Baru huruf mat. Belum lagi tahu apa nama mat dia. Okey, jadi cukup syarat. Maka kat sini ada satu huruf mat. Okey, yang kedua. Sebelum dan selepas huruf mat adalah huruf yang berbaris. Ini huruf mat betul? Sebelum dia ada baris tak? Huruf ya ni ada baris. Selepas dia ada baris tak? Ada baris. Maka cukup syarat yang kedua. Okey. Okey, sorry. Yang pertama tadi dia kata apa? Selepas dan sebelumnya tiada hamzah. Ada tak hamzah sebelum alif? Tak ada. Ada tak hamzah selepas alif? Tak ada. Maka inilah syarat-syarat untuk jadi mat asli. Maka inilah kita panggil mat asli dan kita baca sebanyak 2 harakat. Itu je, senang. Tengok. Sebelum dia ada hamzah ke tak ada? Sebelum dan selepas tak boleh ada hamzah. Okey, dapat Oh, susah lah nak tengok. Nak kena tengok pula ada hamzah tak ada hamzah. Senang cara. Dia takkan ada kening. Pernah nampak tak kening dalam Quran? Pernah nampak tak? Mat asli dia takkan ada ni. Okey, tuan-tuan tengok contoh bawah. Contoh yang selepasnya. Okay, kita ambil contoh yang muka surat 8. Ado'at. Masih buat perbandingan sikit mana je dah? At. Okey, kita cari. Ada tak dekat sini huruf mat? Ada. Dekat mana? Alif. Okey, ini bukan baris ya. Jangan kita kata ini baris, itu bukan baris. Okey. Kemudian kita tengok syarat yang kedua. Ada tak sebelum dan selepas huruf mat tu hamzah? Ada. Maka confirm bukan huruf mat. So tanda dia apa? Dia ada kening. Jadi bila ada kening je, tak payah. Tak payah layan dia. Dia memang bukan mat asli. Dia mat lain lah. Kita akan belajar. Tengok kening je. Kalau kata pening lah.
apa ni, nak tengok hamzah lah, nak tengok tu lah, tengok ni lah kan. Maka dia tak bukan jadi mat asli bila ada kening. Itu je dia punya syarat. Dan syarat ketiga, lupa masukkan lagi ni. Dia terlupa. Untuk huruf alif ini, okey, huruf sebelumnya kena baris atas. Contohnya ya ni lah. Contoh saya bukan ubah Quran. Jadi iyi baris bawah. Maka dia akan jadi tak mat asli, tak akan jadi mat asli. Sebab apa syarat dia? Huruf alif sebelumnya kena berbaris atas. Huruf waw sebelumnya kena berbaris depan. Huruf ya sebelumnya kena berbaris bawah. Itu dia punya konsep. Mesti tepat. Mesti kena ikut konsep dia. So mudah sebenarnya. Ni sama kan? Dia sama. Jadi untuk bawah kita akan baca sebagai i lah. Dia ikut baris sebenarnya. U, I. Dia akan ikut baris yang sama. So dia tak akan matching punya kalau macam ni. Contoh I. Macam mana kita nak baca dia? Kita nak panjangkan dia macam mana? Tak boleh kan? Jadi dah susun elok lah Quran tu sebenarnya. Okey, itu contoh. Kita ambil contoh yang kedua. Sama dalam ayat tu ada dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita ambil contoh allazina. Ini contoh untuk iya pula ni. Allazina. Okey, first kita akan tengok ada tak kat situ huruf mat? Ada berapa huruf mat kat situ? Kalau ikutkan ada dua lah kan, betul? Ini satu. Sorry, apa saya buat ni? Ini satu, betul tak? Kalau ikut logik akal lah. Betul? Tapi ini kita tak boleh baca. Kita akan baca Allah kan? So dia ada baris tak? Dia akan diibaratkan ada baris. Jadi dia takkan jadi huruf mat lah. Betul tak? Memang tak ada sini. Tapi bila kita baca, kita akan baca macam mana? Allazina kan? Jadi seolah-olah dia ada, memang dia ada baris lah bila kita nak baca. So tak ada huruf mat. Nampak memang huruf mat. Konsep dia betul. Alif waw ya yang tak ada baris. Konsep betul. Tapi bila kita baca, kita akan baca So dia ada baris. Bukan huruf mat. Jadi huruf mat yang kedua, ini ya. Tengok huruf ya. Sebelum selepas dia, ada hamzah tak? Tak ada hamzah. Huruf ya sebelumnya baris atas ke baris bawah? Baris bawah. So dia tepat ikut syarat ini, maka jadi dia mat asli. So yang syarat yang ketiga kita boleh tambah untuk kita mudah faham, tak payah ingat hamzah. Ada kening tak? Tak ada kening. So dia jadi mat asli ya. Kalau nak kata hamzah tu dia pening pula kan. Tengok ada kening tak? Tak ada kening. Maka dia tak jadilah. Dia jadilah mat asli. Okey, contoh untuk depan. Boleh pelan-pelan kan? Takut saya laju sangat kan? Okey, okey, allazina boleh sambung terus ni. Allazina yu'minu. Allazina yu'minuna. Okey, perkataan kedua. Ni perkataan pertama. Perkataan kedua. Ada tak huruf mat dekat sini? Ada. Apa huruf mat dia? Wow. Okey, sebelum ada kening tak? Tak ada kening. Kita gunakan kening lah menggantikan hamzah. Okey, dan huruf waw sebelumnya baris atas ke baris depan? Baris depan. Maka cukuplah syarat dia untuk jadi mat asli. Tetapi tuan-tuan, kalau lah contoh kita berhenti allazina yu'minun, jadi mat asli tak? Tak jadi mat asli. Tadi kita dah bincangkan kat sini, mat asli mat yang sini tak boleh ketika berhenti, betul? Jadi bila kita berhenti alhamdulillahirabbil alamin. Contoh ya. Alhamdulillahi rabbil apa ni? Alamin. Okey. Kalau ikutkan, cukup tak syarat ini mat asli? Cukup kan? Sebab apa? Ini ada huruf mat. Sebelum huruf ya, baris bawah. Ada hamzah tak? Tak ada hamzah. Kalau ikut cukup. Tetapi disebabkan dia berhenti kat sini, dia tak jadi mat asli.
Kita dah maklum tadi kan? Kita dah maklum dia tak boleh buat tu berhenti. Maka dia akan jadi mat lain lah. Berhenti kat mana tadi? Grup yang kedua. Dia akan masuk grup yang kedua ni. Kalau waktu berhenti. Okey, dapat ya? Boleh? Sebab tadi kita dah bagi tahu yang grup mat asli ni dia tak boleh ada hamzah satu. Yang kedua tak boleh berhenti. So waktu berhenti tak boleh lah. Tetapi kalau kita sambung Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ada berhenti tak? Tak ada berhenti betul? Dia jadi mat asli balik. Jadi hukum asal. Sebab apa jadi mat asli? Sebab tak berhenti. Dia dah jadi mat asli. Okey, dapat kan? Okey, yang ketiga. Kadang-kadang huruf mat ini dia jadi kecil dalam Quran. Itu kita tak boleh nak petikai lah. Sebab itu penulisan Quran ni, Rasam Usmani ni, macam tu penulisan dia. Dia akan gunakan huruf alif waw ya kecil. Contoh apa? Dalam Quran. Zalikal. Pernah nampak macam ni Dia ada kecil atas dia. Macam contoh yang saya bagi itulah. Tapi ni tak apa nak tepat. Dia punya tu agak lari sikit. Kalau kita buka Quran surah Al-Baqarah tu, ayat yang kedua, zalika tu. Dapat muka surat 2 ayat 2, alif lam mim za. Nampak macam ni za dia. Dia ada alif kecil. Itu pun kita panggil dia sebagai alif lah. Sebagai huruf mat juga. Itu kita panggil sebagai huruf mat juga lah. Contoh kan, tengok. Zalikal kita. Nampak tak? Ta tu pun sama juga. Dia gunakan alif kecil. Maka itu pun dikira sebagai mat asli juga. Zalikal kita la raiba fi. Kenapa buat macam tu? Itu saya tak tahulah. Penulisan ni kan, Rasam Usmani ni, penulisan dia buat macam tu, maka kita ikut je lah. Kalau tengok Quran yang lama-lama, Quran Majid kan, antaranya dia tak ada macam ni. Dia semua besar-besar je semua. Sama je konsep dia. Ataupun tengok allazina yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas solah. Tu bersama juga. Solah dia ada alif kecil. Maka itu adalah mat asli. Dipanggil sebagai mat asli juga. Ya. Okey. Waw itu ejaan dia. Itu ejaan dia, tapi kita tak baca wa tu. Tak ada. Waw itu dia akan jadi rumah untuk alif. Sesuatu yang kita kata tadi. Okey, contohlah kalau waw kita nak kata dia mat. Dia cukup tak syarat mat? Tak cukup. Sebab kita nak huruf waw sebelumnya kena baris depan. Tapi ini baris atas. Jadi tak cukup syarat mat. Jadi waw itu dia jadi rumah untuk alif. Maka kita akan buang waw. Alif itu akan jadi tanda panjang untuk lam. Solata. Okey itu ejaan asal. Ada yang kata, kenapa dia buat waw? Saya tak boleh nak jawab macam mana. Kenapa ada waw? Itu memang ejaan dia. Dalam bahasa Arab kan. Saya tak ada kuasa lah nak jawab macam tu. Jadi mudah fahamnya bila kita nampak alif waw ya kecil pun dikira sebagai mat jugalah. Okey. Contoh lain. Okey. Kalau huruf mat kecil ni dia punya kening kat mana? Tengok ayat yang ke-4. Bukan, ayat yang ke-5. Ulaika. Nampak Ulaika. Situ ada alif kecil tak? Ada. Atas dia ada kening. Maka bila ada kening, ini pun bukan tak jadi mat asli ya. Konsep yang sama juga Jadi dia akan, kening tu dia akan ada juga kat atas alif tu, walaupun alif kecil. Maka dia tak jadi mat asli lah. Ulaika. Betul ke bukan mat asli ni? Tengok sendiri. Selepas dan sebelum alif tu ada hamzah tak? Ada. Betul? Ulai. Selepas alif ada hamzah. Maka tak jadilah mat asli tu. Kan? Ulaika ala hudam min rabbihim
wa ulai. Itu pun sama. Dia ada alif kecil tapi atas dia ada kening. So tak boleh jadi mat asli. Wa ulaika humul muflihun. Okey, muflihun. Adakah itu mat asli? Kalau ikut cukup tu syarat dia. Waw sebelumnya balik atas balik depan. Berhenti, betul. Bila dia berhenti tak jadilah. Tapi kalau disambung wa ulaika humul muflihuna innallazi, jadilah dia mat asli. Okey, boleh faham tuan-tuan? Okey, tak apa. Kalau kurang faham kita baca Quran, kita tengok contoh yang ada dalam Quran. Kita akan ulang kaji balik daripada yang pertama. Daripada hukum yang pertama tu. Okey, muka surat apa ini? Kita pun baca campur-campur itu kan. Okey, tengok muka surat 4 lah. Tengok muka surat 4. Okey, sebelum tu tuan-tuan kalau kata minta maaf saya sebut kalau kata ada perempuan yang uzur kita ambil pandangan yang mengatakan boleh untuk datang kelas Quran. Cuma kalau boleh kita elakkan untuk pegang Quran. Elakkan pegang Quran. Kalau ada kat handphone, kita tengok kat handphone je lah. So bila kita baca tu bukan istilah bukan diberi nama sebagai baca Quran tak. Dia jadi baca belajar lah. Niatkan untuk belajar. Jangan niatkan untuk baca ya. Macam tu juga dalam doa. Kan dalam doa kita lepas solat kadang ada ayat Quran. Jangan niatkan untuk baca Quran, tapi niatkan sebagai doa. Kan contoh Rabbana atina fid dunya hasanah kan itu ayat Quran. Jadi itu niatkan sebagai doa. Sebab dia yang PM saya dia takut datang. Sebab dah datang bulan, tak ada masalah. Kita niatkan untuk belajar je. Baik. Sampai Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Baik. Masaluhum. Ada hukum tak di situ? Masaluhum. Mim mati, betul. Mim mati jumpa dengan kaf ataupun mudahnya mim mati atasnya ada tanda mati. Dia akan jadi apa hukum dia kat situ? Izhar ya, dibaca dengan jelas. Masaluhum ka. Tak boleh dibaca masaluhum ka, tak boleh. Jadi mudah ingatnya tanda atas mim ada tanda mati. Masaluhum kamasalillah. Kamasalillah zistawqada. Kamasalillah alif lam apa situ? Alif lam syamsiah ya. Sebab apa? Atas lam ada tanda sabdu atau musyaddah. Kamasalil lazis tauqadana. Na ada panjang tak? Panjang. Maka dia akan jadi mat asli kat situ. Ada kening tak? Tak ada kening. Okey, narang fa. Apa dia? Fa hakiki, tanwin bertemu dengan huruf fa. Narang falam apa dia? Mim, jadi wajib bergunah, betul. Mim syaddah jadi wajib bergunah. Okey, wajib bergunah ni ada nama lain mim syaddah ya. Tadi kalau kita kata mim musyaddah, itu pun kira sama hukum dengan wajib bergunah lah. Nama je lain. Okey, falamma mat tu panjang tak? Panjang. Mat. Tapi dia ada kening. Ataupun selepas alif ada hamzah. Kita akan belajar kemudian ya. Falamma adaa'at pun sama juga. Bukan mat asli. Sebab apa? Ada kening. Dan ataupun kalau sebab yang lebih kukuh selepas alif ada hamzah. Maka tak jadi mat asli. Adaa'at mat asli. Ma haulahu hu. Jadi tak mat asli kat situ. Dia ada waw kecil situ. Jadi tak? Kalau ikut hukum jadi, kalau ikut konsep awal jadi, tapi bila ha bulat yang dijumpa dengan waw ni, dia ada hukum tersendiri. Nanti kita akan belajar. Nama dia mat silah nama dia.
Kita akan belajar bila mana ha bulat ni. Dia ada hukum sendirilah. Dia nama umum memang mat asli juga. Cuma ada nama yang lebih terperinci lah untuk hu ni. Okay, haulahu zahaballahu binu. Mat asli. Okay, binurihim wa him. Mim mati kat situ. Izhar. Mim mati ada tanda mati kat atas dia. Binurihim wa tarakahum. Izhar juga. Wa tarakahum fi masli. Fi zuluma masli. Tilla. Betul, til. Idgham bila guna. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Zuluma tilla la mat asli. Yub qala kubra ke sugra ke? Sugra ya, kecil. Zulumatil la yubsirun. Run itu jadi tak mat asli. Tak jadi sebab berhenti. Nama dia mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun. Sebab itu siap sebab kita akan jumpa banyak mad arid lisukun ni. Mad arid lisukun hanya berlaku ketika berhenti sahaja. Adakah di hujung ayat sahaja? Tak semestinya. Kalau kita berhenti kat tengah ayat lah. Jadilah tengah ayat tu mari disukun. Tapi kebanyakannya kita akan berhenti di hujung ayat lah. Jadi dia bukan mat asli, akan jadi mari disukun. Dia boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Okay? Kalau mat asli 2 saja. Mari disukun ni 2, 4 atau 6 harakat. Tu kalau imam-imam kita baca solat kan, dia kepanjangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab dibenarkan 2, 4 ataupun 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Dipanjangkanlah. Cuma kalau kata adabnya, yang terbaiknya bila kita mula dengan 4 harakat contoh, yang hujung tu semua kena sama. Semua kena 4, 4. Adab je lah. Kalau kata tukar harakat tu tak dosa pun. Cuma sekadar adab sajalah. Baik, summung bukmun. Summung hukum apa situ? Iqlab. Iqlab ya. Mim mati jumpa dengan ba. Dalam Quran ni lah asalnya tanwin tu. Tanwin jumpa dengan ba. Okay, summun bukmun. Jadi hukum dia tanwin jumpa dengan ain. Izhar ya, izhar. Dari segi tanda baris tanwin depan itu dia tak selari. Tanwin depan dia ada penutup. Kan? Kita dah belajar itu. Bila tanwin baris depan dia ada penutup macam tu, maka dia akan jadi izhar lah. Dia baca dengan jelas. Betul, 69 dan kalau dari segi hukum dia, sebab apa izhar? Sebab tanwin jumpa dengan ain. Okey. Bukmun, umyun, ada hukum tak dekat tu? Mim mati. Apa hukum dia? Atas mim tu tanda mati tak? Ada. Jadi izhar. Izhar juga kan itu, izhar syafawi. Izhar syafawi ya. Sebab apa? Mim mati jumpa dengan ya. Dibaca dengan jelas lah. Umyun, tanwin jumpa dengan fa jadi ikhfa. Ikhfa hakiki. Fahum. Mim mati jumpa dengan lam. Atas mim ada mati tu. Jadi izhar syafawi. Ya, ingat atas mim bila tanda mati akan jadi izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Tak boleh kita baca fahum la, salah. Fahum la jadi mat asli. Yarji'un jadi mat arid lis sukun. Dia mat arid lis sukun. Baik, sambung lagi. Au kasayyibim idgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa dengan mim. Satu lagi apa hukum dekat situ? Kalau kita boleh kata wajibul gunnah. Wajibul gunnah sebab apa? Mim syaddah. Au kasayyibim minas samai. Minassa tu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah
ada apa? Syaddah. Sabdu. Minas sama mat asli ke? Bukan. Ada kening minas sama ifi. Mat asli fihi zuluma. Mat asli tungwa. Tanwin jumpa dengan menu. Idgham ma'al gunnah. Zulumatun wa ra'dun wa. Pun sama. Idgham ma'al gunnah, tanwin jumpa dengan waw. Wa ra'dun wa barqui. Pun sama juga idgham ma'al gunnah, tanwin jumpa dengan ya. Wa barqui yaj. Qala sugra, kecil mana tadi? Yaj'aluna yaj'alu lu ma asli. Na ma asli. Bi'ahum izhar syafawi. Mim mati atas mim ada mati. Bi'ahum fi ma asli ke? Bukan. Okey. Fi ma asli ke? Tidak. Sebab apa bukan mat asli Hamzah, betul. Sebab apa? Sebelum alif ada Hamzah. Jadi bukan mat asli dia mat badal. Kita akan belajar nanti. Fi za. Mat asli nihimmi. Himmi. Mim mati jumpa dengan mim. Idgham mislain. Idgham mislain. Tengok mim ini dia tak ada mati kat atas dia. Dia kosong je. Itu nak bezakan dia dengan izhar syafawi. Jadi mim yang kosong ni dua je hukum dia, sama ada idgham mislain ataupun ikhfa syafawi. Kalau mim kosong tu. Kalau mim yang ada tanda mati atas dia macam sebelum ni, confirm itu mesti izhar syafawi. Kalau nampak kosong, sama ada idgham mislain ataupun ikhfa syafawi. Adhanihim minas sawa'iqi. Minas alif lam apa situ? Syamsiyah. Minas masli iqi hadharul. Alif lam qamariyah. Hadharul maut. Panjang tak kat situ? Jadi bila panjang dia, adakah dia masli atau ma'ali sukun? Bukan. Dia ada mat lain. Nanti kita akan belajar Dia mat ketika berhenti ada 3 jenis. Satu mat li sukun, saya dah maklumkan tadi. Kita ada mat lin dan kita ada mat iwad. Ada 3 jenis. Nanti kita akan belajar. Allahu muhi. Mat asli tumbi. Mim mati, mim kecil jumpa gambar tu. Iqlab. Muhitung bil alif lam qamariyah. Qamariyah ada mati. Bil masli kafirin. Mad arid li sukun berhenti Okey, kita baca satu ayat lagi. Yaka masli yakadul alif lam qamariyah. Barku ro tu ada hukum dia. Nanti kita belajar hukum ro Ada ro tafhim dengan ro tarkib. Yakadul barku yakhtafu wala sugra absa masli rohum hum. Jadi izhar syafawi. Kullama mat bukan mat asli, mat je. Kullama adha'a lahum mislain. Itu kalau mislain mim jumpa mim. Lahum masyaw fi masli. Okey, tengok sebelum tu masyaw. Sebab itulah kita katakan mat asli ni waw sebelumnya mesti berbaris depan. Kalau kata sebelum waw baris atas, maka dia akan jadi bunyi macam tu lah, masyaw. Betul? Dia tak akan jadi mat. Dia akan jadi masyaw. Sebab itulah disyaratkan alif waw ya untuk waw sebelumnya mesti berbaris depan. Okey ya? Masyaw fi masli.
fihi wa idza mat lagi tapi bukan mat asli azlama alaihim him izhar. Ingat ya, mim mati atas dia ada tanda mati, mesti izharnya. Jangan keliru alaihim mat asli qamu mat. Okey, ini yang saya nak katakan, satu pengecualian untuk mat asli akan berada ketika berhenti waktu macam ni. Nampak Untuk mat arid disukun tadi tu betul waktu berhenti, tetapi huruf mat mesti berada di second last. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, huruf mat ada dekat mana? Ya, ni second last betul. Ini huruf last, ini second last betul. Bila huruf mat second last, dia akan jadi mat arid disukun. Tapi kalau macam ni keadaan dia, huruf waw tu last, dia akan jadi mat asli juga. Saya tak nak sebut awal-awal tadi sebab takut nanti jadi keliru. Kita nampak contoh ni, terus saya sebutlah. Jadi mat asli ada pengecualian, dia akan jadi ketika berhenti waktu macam ni. Bila mana huruf mat itu berada di hujung sekali, bukan second last. Tapi ada keadaan contoh huruf mat itu di hujung. Apa yang lebih tepat ayat dia? Okey, halatan insan halatan insan hinum minad dahi lam yakun syai'am mazkura. Okey, ini pun sama juga betul. Huruf mat di hujung, betul ya? Alif. Tetapi bila mana huruf ra, huruf sebelum mat tu tanwin atas, dia tak jadi. Bukan mat asli. Dia kena macam ni, betul-betul macam ni. Dia ikut syarat mat asli betul. Kemudian huruf mat asli tu di hujung. Dia kena jadi mat asli jugalah. Qamu qamu. Okey, dia kena jadi mat asli juga. Tapi kalau huruf yang kedua second last tu dia tanwin, dia tak jadi mat asli. Dia mat lain lah. Okey. Boleh buat lah. Pening sikit lah. Selepas alif. Okey. Yang mana yang ni? Yang ini. Okey. Betul. Ini bukan mat asli. Sebab apa saya kata bukan mat asli? Bila huruf sebelum dia tanwin, tak boleh. Dia mesti macam ni. Qamu. Itu dah ada jim atas dia kot ya. Berhenti. Ini ya mat asli. Tapi kalau ini, dia bukan mat asli. Tapi selepas ni tak ada. Tengok sambungan dia. Qamu walau. Tengok selepas dia. Dia akan jadi mat asli lah. Sebenarnya tak tengok pun tak apa, tak masalah. Sebab waktu ni dah berhenti. Bila berhenti, apa selepas ni tak tahu. So tak tahulah. Jadi cukup syarat mat asli, cukup lah. Sebab apa? Tapi selepas ni tak ada huruf. Memang tak adalah, tak tahu apa huruf dia. Jadi dia akan jadi mat asli juga. Dengan syarat bukan tanwin sebelum dia. Macam ni tanwin kan? Ini bukan mat asli. Mat lain. Dengan syarat dia ikut syarat yang sebenar mat asli lah. Huruf waw sebelumnya baris depan. Ada kena jadi mat asli juga dalam keadaan ini sahaja. Baik kot ya? Tak pelan-pelan. Jadi kita baca, tengok contoh, insya-Allah lah boleh pelan-pelan ya. Okey, walau sya mat ya, bukan mat asli. Dia jadi mat saja sebab ada pening. Okey, dia kita akan belajar kemudian lah. Walau sya Allahu la dhahaba bisam'ihim bisam itu masih lagi dikira izhar ya. Sebab apa? Mim mati bertemu dengan ain ataupun mim ada tanda mati. Bisam'ihim wa masih lagi izhar
syafawi bisam'ihim wa qalqalah sughra wa absa ma asli rihim izhar syafawi in wajib berguna innallaha ala ma asli kulli syai'in ikhfa. Tanwin jumpa dengan qaf ikhfa hakiki syai'in qadir. Mat arif disukun. Mat disukun ya. Okey, baik. Ada soalan? Yang kurang jelas ke? Tak apa, pelan-pelan ya. Bila kita masuk tajuk yang selepas ni, kita akan nampak pelan-pelan perbezaan antara mat asli dengan mat yang lain tu. Bila nampak semua, kita nampak lah beza dia kan. Ini baru basic lah. Jadi mat asli ni sebenarnya mat yang paling banyak dalam Quran ya. Yang paling banyak adalah mat asli. Jadi bacaan dia hanya cukup 2 harakat. Kadang ada juga kadang kita tersilap, kita akan baca lebih dari 2 harakat. Nak kata dosa kalau kita tak tahu, okey lah. Tapi kalau dah tahu, kita kena berhati-hatilah dalam baca. Ada soalan? Boleh kot lah? Pelan-pelan boleh lah, tak apalah. Nanti study tengok video balik lah. Okey, saya rasa kat sini saja. Kita awal 7 minit, tak apa, kira halal awal 7 minit. Minggu depan kita akan ulang sikit mat asli. Kita akan masuk mat yang melibatkan hamzah pula. Ada 3 jenis mat yang melibatkan hamzah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.